yang ketiga, Nabi kenal budi pada siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, dia ni dalam istilah kita sekarang, dia ni kira abang long kawasan. Gangster lah, gangster. Kira dalam kawasan Mekah tu, Mekah ni ada kawasan-kawasan tertentu, dia gangster kawasan itu. Dia ni satu ketika Nabi berdakwah ke Taif. Cerita ni semua orang pernah dengar lah cerita ini. Bila dia nak balik, Nabi nak balik ke Mekah, Nabi dapati orang-orang Mekah dah tunggu nak pukul Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua ni semua nak pukul Nabi. Ketika itulah Mut'im bin Adi, dia beritahu kepada orang Mekah, jangan kacau Muhammad. Muhammad di bawah tanggungan aku. Aku jamin dia. Abu Jahal jumpa. Dia tanya kepada Mut'im bin Adi, amujirun anta am mutabi'un muslimun? Abu Jahal tanya, bang, awak ni jadi gerentor ke? Awak dah jadi orang Islam? Cakap terang-terang. Awak dah masuk Islam ke sekarang ni? Bal mujirun. Dak, aku gerentor saja. Jangan kacau budak ni. Daripada kecil tak pernah ngacau orang. Aku sian ke dia dah. Orang Taif lanyok dia, balik ke Mekah orang nak lanyok dia, sudahlah. Jangan kacau dia. Apa jawab Abu Jahal? Qad ajarna man ajarta. Okeylah bang. Kalau awak gerentor untuk dia, kami tak kacau dia. Sebab ini Mut'im bin Adi, dia pun tikong kiap, pek sial Ohio. Ini abang long kawasan punya, tak ada orang boleh kacau. Dia gangster. Jadi pembelaan Al-Mut'im bin Adi ni sangat terkesan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terharu. Oh, itu yang Nabi boleh balik ke Mekah tu, tak kena pukul dah. Nabi sampaikan kenam budinya ketika selesai perang Badar. Ketika ditawan tawanan perang 70 orang, lantas Nabi pun bersabda, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i al-natna, la taraktuhum lahu." Kata Nabi, kalalah Mut'im bin Adi hidup sekarang ni. Masa tu Mut'im dah tak ada lah, meninggal lah. Masa perang Badar, dia meninggal sebelum perang Badar lagi. Kata Nabi, masa tu tengah mesyuarat, kita ni nak buat benda tahunan perang 70 orang ni, nak bunuh ke, nak suruh apa ke, masing-masing bincang lah. Maka dalam perbincangan tu Nabi kata, aku ni kalalah Mut'im bin Adi masih hidup, aku tanya pendapat dia, dan kalau apa pendapat dia beri, aku ikut cakap dia. Kalau dia nasihat aku, Muhammad ini budak-budak, lepas je lah, aku lepas. Kalau dia kata ni budak degil, campur penjara, aku campur penjara. Tapi meninggal dah orang tua. Sebab itulah saya selalu pesan, pendakwah, penceramah kena ada taktik sebegini. Bukan tak boleh pergi ceramah menonon sana sendiri, tapi backup kena ada. Bukan suruh cari gangster jaga kita, tak. Kena ada backup. Pergerakan mesti ada backup. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, walaupun dia gagah, tapi dia pun dapat perlindungan daripada seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketika orang Mekah tahu dia masuk Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam bertakbir, orang-orang kafir Quraisy masa tu nak pukul dia. Tapi dia pun dah pegang abalong kawasan. Al-As bin Wa'il As-Sahmi beritahu, mu jangan kacau mau. Dia dah bincang, aku jaga dia. Ini taktik yang perlu ada pada kita kalau berhadapan dengan tekanan dan musuh yang ramai. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi kita kenam budi ini, dia pernah melakukan solat ghaib ketika mendengar kematian Raja Habsyah, iaitu Najasyi. Najasyi ini ketika hijrah yang pertama ke Habsyah, 80 orang sahabat Nabi telah diraikan sambutan peringkat negara lah. Dia alu-alukan kedatangan. Maka Nabi terharulah. Dia layan para sahabat macam tetamu negara. Maka kata Nabi, kata para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a lahum Najasyiyun sahib al-Habsyah fil yaumil ladzi mata fi wa qala astaghfiru li akhikum. Nabi dimaklumkan tentang kemangkatan Raja Najasyi yang merupakan Raja Habsyah. Maka Nabi pun bersabda kepada para sahabat,
mintalah keampunan untuk saudara kita itu. Hadis Bukhari. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, sifat pertama kita kena ada dalam akhlak ini adalah mesti ingat budi orang pada kita. Walaupun orang tu orang bukan Islam, ingat dia punya bantuan pertolongan pada kita. Jangan orang yang mengulurkan bantuan pada kita, kita gigit pelak tangan dia, ataupun kita tikam pelak dia daripada belakang. Ini bukan cara umat Nabi SAW. Itu sifat akhlak pertama yang kita kena ikut. Sifat akhlak kedua yang kita kena ikut adalah penyayang. Penyayang. Nabi kita sangat penyayang. Dia punya sayang dia kepada orang-orang di sekelilingnya itu begitu luar biasa sekali. Sebab itu Nabi kata para sahabat, dia sendiri mengisytiharkan nama dia Nabi Penyayang. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yusammi lana nafsahu asma'a. Satu hari Nabi pecah rahsia, dia beritahu nama dia bukan ada satu, Muhammad. Nama dia ada banyak. Terkejut sahabat, oh Nabi ni banyak nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyu Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Saya nama Muhammad, saya juga nama Ahmad, saya juga nama Muqaffi, saya juga nama Hashir, saya juga Nabi Taubat, dan saya juga Nabi Penyayang, Nabiyyu Rahmah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu nama Nabi memang banyak. Baik itu para ulama berbeza pendapat ada berapa jumlah nama Nabi. Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat mengatakan nama Nabi ni ada 200 nama. Tak tercapai adik kita. Dalam kitab Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa karya Ibn Dahiyah rahimahullah disebutkan nama-nama Nabi ini ada 300 nama. Banyak. Kita tak terhafal nama Nabi. Kita tahu nama dia Muhammad, itu satu je lah. Mungkin ada orang tanya, kenapa Nabi banyak nama? Dia begini, dia ada satu tradisi dalam dunia, kasratil asma tadulu ala syarfil musamma. Banyaknya nama memberi gambaran orang tu hebat. Baik tu orang banyak nama, orang hebat. Dia ada banyak nama. Nama dia bukan satu, nama dia ada banyak. Piramli yang ada nama dia. Itu bukan nama dia. Baik tu orang santau ke dia tak sampai. Buat bukan nama dia. Nama dia Engku Zakaria bin Engku Nyak Putih. Dia jual nama pentah dia Piramli. Dia orang hebat, nama banyak. Baik tu kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, nama kena banyak. Payah orang nak santau sekali lagi. Baik tu hati-hati 60-an semua nama samaran. Mana dia pakai nama betul macam nama kad pengenalan, tak ada. L itu, I ini, S. Ada nama-nama gelaran-gelaran dia. Sebab kasratil asma' tadulu ala syarfil musamma. Sebab itu Allah Ta'ala berapa nama? 99. Itu kita tahu. Kalau tak tahu lagi bagi banyak. Nabi ada beratus nama. Itu sebab kalau kita tengok bangsawan istana, dia taruh nama panjang-panjang. Apa sebab? Nak dapatkan kemuliaan. Sebab orang nama banyak ni, dia ada kemuliaan. Macam contoh kita tengok kalau istana Johor, nama sultan-sultan dia semua nama pusing-pusing kan, dia nak jadikan panjang namanya. Macam contoh nama Duli Yang Maha Tengku Mahkota Johor, orang panggil TMJ. Ada nama dia yang sebenar, Duli Yang Amat Mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor. Tapi kalau ikut nama dia yang sebenar, Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tunku Ibrahim Ismail. Panjang betul. Sebab nak dapat kemuliaan. Nak dapat kemuliaan. Baik tu kalau macam kita tengok Bawah Duli Yang Maha Mulia Pemaisuri Agung kita pun namanya begitu panjang sekali. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dia. Ini ya dulu al-musamma. Amda tu alamatut tashrif, tanda kehebatan dan kemuliaan. Tapi kita sekarang di Malaysia dah tak boleh nama panjang. Jabatan Pendaftaran tak bagi. Nama kena ringkas-ringkas saja.